Topik ini minggu lepas sebenarnya kita dah saya dah tunjukkan pada awak macam mana untuk pengiraan force. Okey. Sebelum tu saya nak terangkan sedikitlah beberapa formula yang awak perlu tahu yang mana boleh membantu awak dalam mencari force. Macam mana untuk mencari force pada paksi X, paksi Y. Okey. Ini saya akan bagi sedikit orang kata formula ataupun cara untuk membantu awak as a guideline lah untuk awak mengira resultant force. Okey. Okey, kalau kata kita ada daya, kalau kata awak ada dua daya, two force, dan kemudian apabila awak ada lebih daripada dua daya. Okey, saya akan mulakan dulu dengan dua daya. Okey, kalau kata kita ada dua daya, dua daya ni mudahnya lah, awak gunakan segitiga trigonometri. Trigonometri, awak guna formula trigonometri pun dah boleh kalau awak just ada dua daya. Okey, contoh ni kalau kata trigonometri punya formula lah. Ni force A, ni dia punya daya, dia punya angle. Okey, katakan dekat sini kita ada B, ini B punya sudut, dan yang terakhir kita ada daya C, ni sudut C. Okey, kalau kata awak just ada dua daya, awak hanya perlu dua formula saja yang awak kena ingat. Formula yang pertama, sine law. Okey, kalau kata sine law, dia hanyalah persamaan ataupun kita boleh kata kalau kata kita nak tahu, katalah kita nak cari nilai A. B diberi, sudut B diberi, sudut A diberi. Okay, jadi formula yang awak kena ingat hanyalah A bahagi sin A sama dengan B bahagi sin B sama dengan C bahagi sin C. Okay, sudut lah. Yang bawah ni semua adalah sudut. Ini C kecil lah sudut. Ini sin C. Okay. Ini kalau kata awak ada maklumat, 3 maklumat, kira awak nak cari maklumat keempat, awak boleh gunakan sine law. Okay. Ataupun awak boleh gunakan cosine law. Yang kedua kita ada cosine law. Okay, kalau kata cosine law ni, rumus dia contohlah, kalau kata untuk C, C ni yang panjang tu, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos B. Cos B ni B. Okey, ini je yang rumus awak kena tahu kalau kata kita ada dua force. Okey, macam mana contohnya? Contoh dia, awak tahu kita ada paksi. Paksi XY. Okey, kita ada paksi XY. Kata, ya saya? Bukan cos C ke Miss? Cos C, okey, sorry. Okey. Cos C.
Okey, katalah awak ada dua force. Terpulanglah pada mana-mana keadaan. Okey, katalah satu dekat sini. Ini daya A. Awak ada dia punya sudut. Yang kedua mungkin awak ada dekat belah ni. B. Ni dia bagi awak sudut. Okey, kalau kata awak just ada dua daya, awak nak cari resultant force sebenarnya. Awak nak cari resultant force dia C lah. Kalau kata yang itu, awak boleh gunakan dua formula ni lah, sine law dan juga cosine law untuk cari resultant force berapa. Kemudian awak boleh cari sudut untuk resultant force berapa. Okey, ini kalau dua force. Okey, kalau kata kita ada lebih daripada two force. Lebih daripada two force, dia punya formula kita tak boleh gunakan seperti apa yang trigonometri ni. Trigonometri ni dia just kita boleh pakai kalau kata kita just ada dua force sahaja, dua daya. Okay, kalau kata kita ada lebih dua force, kita akan gunakan Pythagoras theorem ataupun trigonometri. Yang ini kalau kata yang mudahnya awak ingatlah kita berpandukan pada paksi X dan Y juga, tetapi salah satu tu 90 darjah. Dia mesti 90 darjah dekat sini. Okay, kalau yang ini kita akan guna trigonometri punya Pythagoras theorem lah, teorem Pythagoras. Okay, yang itu ini adalah hypotenuse awak. Ini X dan ini X, ini Y. Okay, ini Y. Ini yang sebelum ni kita gunakan, saya tidak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. Yang ni awak akan boleh juga pakai. Saya tak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. Okay, ini hypotenuse. Katalah sudut dekat sini. Ini sudutnya. Jadi ini adalah tentang ini sebelah. Jadi ikutlah kreativiti awak. Ada yang suka pakai AB, ada yang boleh pakai tentang sebelah ataupun awak terus pakai XY pun boleh. Okay, kalau kata ada lebih daripada dua force, kita kena consider ataupun kita kena kira setiap satu force punya nilai X dan Y dulu. Kita kena tengok magnitude dia dulu setiap satu daya. Okay, baru kita gabungkan untuk cari resultant force. Okay, compare kalau kata resultant force yang hanya ada dua daya. Kalau kata ada dua daya, kita boleh straightforward pakai sine law ataupun cosine law punya formula. Maknanya dekat sini lagi mudah lah kalau ada dua daya. Lebih daripada dua daya, awak kena kira setiap satu daya tu pada paksi X dan Y dia dulu. Kena kira magnitude-nya. Okay, kalau yang ini, teorem Pythagoras punya formula, okay, yang pertama, okay, yang pertama, mana pennya? Okay, sini. Okay, yang pertama, formula yang kita perlu tahu, kita boleh kata X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan H kuasa 2. Okay, ataupun awak buatlah, kalau awak pakai S kuasa 2 tambah
T kuasa 2 sama dengan H kuasa 2. Okey. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, yang ini awak pakai yang saya tidak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. Okey, kalau sin theta sama dengan tentang bahagi hipotenus. Okey, kalau cos theta sama dengan sebelah bagi hipotenus. Dan yang ketiga, kalau kata ada tangent theta. Tangent theta sama dengan tentang bahagi sebelah. Okey, yang ini formula yang tadi. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okey, just dia bermain dengan formula-formula ini saja. Mungkin ada masa kita beri awak daya dan sudut. Kalau kita beri awak daya dan sudut, awak boleh pakailah formula nombor 2 tu straight je. Ataupun kalau awak boleh faham dia punya cos dan sin tu, awak just masukkanlah dalam dia punya notation I dan J dia. Okay, yang jadi masalah mungkin bila kita tak memberi awak maklumat. Contoh maklumat yang kita bagi daya tapi kita tak bagi sudut. Kita tak bagi daya tapi kita bagi sudut. Ada contoh soalan minggu lepas yang kita buat macam tu. Yang itu saya akan revise balik lah sebab ada kawan-kawan awak mungkin dia dah tak berapa nak ingat. Kita akan revise balik lah. Okey, kalau kata yang itu, okey, tengok yang kalau kata lebih daripada 2 daya. Okey, lebih daripada 2 daya ni kita tahu, okey, contohlah. Contoh saya beri dekat awak force, beberapa force kat sini. Kita ada force A, force B, force C. Bila kita beri daya macam ni, kita tak boleh gunakan resultant force yang ada 2 force sahaja, yang kita nak pakai sin law dengan cosine law. Tak boleh untuk cari resultant force. Bila lebih dari 2 daya, automatik kita kena pakai teorem Pythagoras punya formula. Okay, kalau macam ni, kita kena cari satu demi satu. Kalau kata ni, kita akan cari dulu FA. FA, okay, jadi kita akan tengoklah pada part C. Okay, saya tunjuk dulu untuk FA lah. Ni part CY dan ni part CX. Okay, bila dapat ni, contoh untuk awak dapatkan FA. Okay, FA kuasa 2 sama dengan FXA kuasa 2 tambah FYA kuasa 2. Okay, kenapa dia positif? Positif sebab dia ada dekat kuadran 1. Kuadran 1 nilai X dan nilai Y adalah positif. Okay, kemudian bila kata kat sini ada theta. Okay, theta ni sudut. Macam mana kita nak dapatkan sudut dia? Okay, theta sama dengan tangent negatif 1 FY A bahagikan dengan FXA. Okay, ini adalah formula untuk mencari FA. Okay, nanti bila awak cari FB pula, awak kena kumpulkan maklumat untuk FB daripada part CX dan juga part CY dia. Cuma part CX dia akan jadi negatif. Sebab dia ada dekat kuadran 2. Okay, untuk FC pula, awak perhatikan dia dekat kuadran 3. Kuadran 3 ni, nilai X dan nilai Y adalah negatif. Jadi bila awak cari Fx C dengan Fyc, jangan lupa letakkan nilai negatif. Negatif tu ditentukan dekat mana force awak punya kuadran. Okay, kalau kuadran dia ada 4. Okay, kuadran tu ada 4. Nanti saya akan tunjuk balik lah. Okay. Seterusnya kalau kata dalam skala notation, skala
Okay, dalam skala notation ni kita boleh terus kira. Kita boleh terus kira lah macam tadi fx awak tahulah force cos theta. Ini kalau kata awak nak pakai formula ni, sudutnya terletak dekat sini. Theta-nya terletak dekat sini. Kalau awak consider sebelah satu lagi, awak kena hati-hatilah. Awak pakai balik semula. Saya tak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah tu. Main boleh. Mungkin dia akan jadi sin. Yang mudahnya awak pegang konsep yang inilah, sudutnya kita consider pada arah yang menyentuh paksi. Yang menyentuh paksi ni lagi mudahlah, sentuh paksi X. Okey, kemudian yang Fy, untuk Fy kita akan dapat F sin theta. Okey, ni hanya kalau dia sentuh paksi X lah. Kalau awak buat dia sentuh sudut daripada Y, dia akan jadi terbalik. Fx tu awak akan kena kira dia jadi F sin theta. Kalau Fy dia akan jadi F cos theta sebab sudut yang awak gunakan dah berbeza. Okey. Ni kalau kata beta lah. Kalau awak nak pakai beta boleh juga. Beta dekat sini. Tapi mudahnya awak pegang satu konsep. Bila pegang banyak-banyak konsep takut kita confuse. Okey. Awak boleh pakai fx sama dengan sin theta. Ada F lah depan ni. F sin theta. F sin beta. Okay. Kalau kata Fy dia pula F cos beta. Yang lebih mudah sebenarnya pakai yang color merah ni. Buat satu mindset dekat diri awak, consider pada theta. Theta lagi mudah lah untuk awak ingat. Okey. Tetapi ada masa-masa kita akan request pelajar nyatakan dalam bentuk Cartesian vector notation. Okey, yang ini just awak nyatakan value dalam I dan J. I dan J. Okey, kalau kata awak ada daya tadi, F, ni dia punya sudut theta. Ini sebenarnya F sama dengan Fxi tambah Fyj. Kalau 2D kita ada I dan J je lah, paksi X dan paksi Y. Kalau dalam 3D kita consider pada Z, kita ada I, J, K. K adalah paksi Z. Okey, yang itu formula yang awak kena ingat. Nanti kita tengok semula contoh untuk awak lebih faham, sebab yang lepas bila dia terletak pada paksi yang betul-betul tepat dekat 270, awak macam lost. Macam mana nak cari dia punya Fx dan Fy. Yang ini saya akan detailkan lah, ataupun saya akan tunjuk macam mana kita nak dapat value. Okey. Seterusnya kita akan tengok macam mana kalau kata kita refer quadrant. Awak nak refer quadrant dalam menentukan X dan Y awak sama ada positif ataupun negatif. Okey. Ini kuadran awak. Awak ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Okey. Sebenarnya kuadran ni adalah penentuan paksi awak punya nilai positif dan juga negatif. Yang awak faham, arah paksi kita decide macam ni lah. X positif, Y positif. Menuju ke atas tu positif. X tu positif arah ke kanan. Naik atas, Y positif. Maknanya kita dah tentukan lah. Kalau kata Y awak ke bawah, dia akan negatif Y.
Kalau awak ke kiri dia akan jadi negatif X. Okay. Okay, yang ini titik kosong. Okay. Okay, katalah force yang pertama terletak pada paksi I ataupun paksi satu, kuadran 1. Okay, yang ini A. Yang ini pula B. Okay, ini C. Dan yang terakhir ini D. Okay. Untuk A terletak pada kuadran 1. Bila dia terletak pada kuadran 1, sebenarnya awak dah nampak lah Fx dan Fy dia positif. Contoh dekat sini kita letakkan dia 10 kilonewton. Ini pun kalau kata B tu kita letak, katalah nilai semua daya ni semua sama. Okay, jadi kita nak kira A dulu. Fx dengan Fy dia dulu. Kita nak kumpulkan maklumat dulu. Okay, jadi A ni Fa sama dengan 10 cos theta I tambah 10 cos theta J. Awak akan dapati bahawa value X positif, Y dia pun positif. Okay. Untuk B pula, untuk B, FB. Okay, FB katalah 10 juga. Tetapi awak kena lihat untuk kuadran 2, X dia negatif, Y dia still positif. Jadi bila dia duduk dekat kuadran 2 ni, X awak kena ada negatif 10 cos theta I, Y dia positif tambah 10 cos theta J. Okay. Dan FC, okay, FC ni dia kuadran 3. Kuadran 3 X negatif, Y negatif. Sebab dia dekat bawah. Okay, jadi bila awak nak tulis dalam persamaan, negatif 10 cos theta I tambah lagi ke kat sini, dia akan jadi tolak. Dia akan jadi tolak lah sebab kuadran Y dia negatif. Okay, dia akan jadi negatif kat situ. 10 cos theta J. Okay, yang terakhir FD sama dengan, okay, untuk D, X dia dah jadi positif, Y dia negatif. Yang ni 10 cos theta I tolak 10 cos theta J. Okay, yang itu cara penulisan ataupun awak nak tentukan positif, negatif setiap kuadran. Okay. Ini value semua ni ada unit kilo Newton. Jangan lupalah. Ni awak dah tentukan magnitude I dan juga J. Okay. Yang jadi persoalan, macam mana kalau kata force, daya awak. Okay, ni 1, 2, 3, 4. Okay, macam mana kalau kata daya tu tak duduk dekat area, tak duduk antara garisan. Dia duduk betul-betul kat garisan. Okay, contoh ni lah. Dia betul-betul duduk kat garisan sini. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, kalau kata macam ni, berapa? Semua ni katalah 10 kilonewton. Macam mana kita nak tentukan X dan Y dia?
Okay, ni value X, ni value Y. Okay, untuk FE. FE. Okay, FE ni nilai apa yang kosong? Dia terletak pada Y kosong. Maknanya X dia ada value, Y dia adalah kosong. Dia betul-betul terletak pada paksi, kat sini kosong. X ada value, dia duduk kat sini. Contoh dia duduk sini. X ada value. Kalau awak tengok kat koordinat koordinat katalah sini 10, kosong. Maknanya Y dia kosong. Bila awak nak tulis semula, tulislah kat situ 10 I dia dah tak ada sudut. Dia dah tak ada sudut. Kita consider dia betul-betul 10 sajalah. Awak boleh terus tulis nilai daya tu. 10 I kilo Newton. Okay. 10 I kilo Newton. Apa jadi dekat dia punya Y? Y dia nilai kosong, jadi tak perlu kita tulis. Situ I. Okay. FF pula Y awak yang ada nilai. Dan dia positif. Dia positif, jadi dekat sini dia akan jadi X kosong, Y 10 J kilo Newton. Okay. FG pula sama dengan negatif X. Negatif X. Jadi negatif 10 I kilo Newton. Kilo Newton. Okay. FH pula samalah. Dia dekat X kosong. X kosong dia terletak pada paksi Y. Y dia yang ada value. Tapi dia duduk dekat paksi bawah. Jadi dia adalah negatif 10 J. Kalau awak pening tengok daya, awak fikirkan koordinat dia. Sini 0, 10. Ini pula negatif 10, 0. Dan yang terakhir H ni 0, negatif 10. Itu je cara penulisan kalau dia terletak betul-betul atas paksi. Paksi yang mana sudut 0, 90, 270 dan juga 180. Ini pada sudut 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree. Ini kaedah untuk mencari dia punya daya. Okay. Kita tengok yang sebelum ni example. Example. Okay, yang F1 kita dah dapat yang lepas. F3 pun kita dah dapat. Okay, F2. F2 kita tak ada maklumat. Kita tak ada maklumat ataupun kita kurang maklumat sudut. Kalau yang ini lah. Untuk F1, ada student dia nak pakai juga sudut 40. Boleh. Tapi yang mudahnya kalau ambil sudut dekat 50 darjah. Jadi awak boleh nyatakanlah F1 sama dengan 15 cos 50 I. Dia positif sebab dia duduk dekat kuadran 1. Kemudian macam mana Y dia pula? Tambah 15 sin 50 J. Okay. Ini nilai kilo Newton. Okay. Okay, yang seterusnya F2. F2 yang awak masih macam tertanya-tanya macam mana nak dapatkan. Okay, F3 tak ada masalah. F3 pun konsep yang sama. 36, cumanya awak kena hati-hati bila dekat kuadran 4 awak kena tahu dia positif, negatif.
kat situ kalau kata kuadran 4, X dia positif. Jadi kat situ value positif lah. Cos 30 I. Okay, Y dia negatif. Tolak 36 sin 30 J kilo Newton. Okay, untuk F2 ada beberapa kaedah lah. Kaedah untuk awak mencari nilai X dan juga force pada X dan juga force pada Y. Okay. Kaedah yang pertama awak boleh mula dengan mencari sudut. Awak cari sudut theta 2. Yang itu awak boleh dapatkan lah. Yang pertama, awak dah tahu dia punya nilai hypotenuse, tentang dan juga sebelah. Jadi awak nak dapatkan sudut theta 2 dah mudah. Awak nak dapatkan sudut theta 2, awak nak pakai rumus apa? Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Mana-mana awak boleh pakai sebab awak ada maklumat. T ada, H ada, S ada. Contoh awak pakai sin. Okay, sin theta sama dengan tentang sama dengan 5 bahagi hypotenuse 13. Jadi nanti awak boleh dapat nilai theta. Theta sama dengan shift sin 5/13. Awak dapat 22.62 darjah. Itu sudut dia. Kalau kata awak nak pakai cos pun boleh. Cos theta sama dengan sebelah bahagi hypotenuse 12 bahagi 13. Nak pakai tangent pun boleh. Tangent theta sama dengan tentang bahagi sebelah 5 bahagi 12. Sudut dia awak akan dapat sama. Tiga-tiga cara ni. Kalau awak dah dapat sudut, awak boleh terus tulis. Dia dekat kuadran 2. Dia punya X negatif. Negatif 26 cos 22.62 I. Y dia positif tambah 26 sin 22.62 J. Rumus unit kilo Newton. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua pula. Kaedah yang kedua yang mana awak boleh pakai. Kaedah yang kedua, selain daripada cara yang awak buat step by step ni, kaedah kedua awak boleh jumpa dia punya F2 sama dengan awak boleh search satu-satu. Negatif 26 cos theta tambah 26 sin theta. Jadi F2 awak sama dengan berapa tadi? Negatif 26 cos theta, awak rumus kat sini kan? Cos theta 12 bahagi 13 tambah 26 sin theta. Sin theta 5 bahagi 13. Dia ada I, dia ada J. Ini dua kaedah. Dan yang kaedah ketiga, kaedah yang Tan tunjuk awak dalam dia punya jalan kerja dekat WhatsApp. Ni saya tunjuk dua kaedah lah yang mungkin ada student dia lebih selamat dia kira sudut. Ada student dia boleh terus pakai perbezaan macam ni. Mana-mana boleh.
terpulang pada pemahaman awak. Okay, jelas yang ni? Okay, dah selesai. Okay, dah selesai dapatkan setiap satu tu. Kita belum habis mengira. Kita belum habis mengira lagi. Jadi awak dah kira F1, F2 dan F3. Step seterusnya awak kena kira dia punya resultant force. Kena kira resultant force. Macam mana nak dapatkan resultant force? FR. Okay, FR sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. F1 tambah F2 tambah F3. Okay, F1 tulis baliklah IJ dia punya IJ punya value dalam penyataan. Okay, 15 cos 50 I. Dia tak berapa. Okay, saya padam sikit yang atas ni supaya saya ada ruang untuk menulis. Okey, kita tengok balik. Jadi sekarang bila awak dah dapatkan setiap force kedudukan X dan Y dia, baru kita akan kira resultant force. FR sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Okey, jadi kat situ awak boleh kira lah. FR sama dengan 15 cos 50 I tambah 15 sin 50 J. Ini yang F1 tambah 36 cos 30 I tolak 36 sin 30 J tambah negatif 26 cos 22.62 I tambah 26 sin 22.62 J. Okey. Bila dah dapat macam ni, asingkan I dengan I, J dengan J. Jadi awak asingkanlah. FR sama dengan 15 cos 50 tambah 36 cos 30 tolak 26 cos 22.62. Kira semua ni I. Tambah dengan yang value J. 15 sin 50 tolak 36 sin 30 tambah 26 sin 22.62 J. Okey, tekan kalkulator. FR-nya awak akan dapat berapa? Ini saya tengok dekat slide punya jawapan je lah. 16.82 I tambah 3.49 J unit kilo Newton. Okey, ini awak baru dapat daya. Awak dapat daya, maknanya daya ni dekat mana? Daya ni terletak dekat kuadran 1. Daya ni menuju kat sinilah FR awak. FR awak 16.82 I tambah 3.49 J. Okey, kita letakkan dalam magnitude I dan J, maknanya kita pecahkan Fx dengan Fy. Sebenarnya kita nak tahu daya kita ni dia terletak dekat kuadran mana. Ada student dia terus nak kira
value FR. Kalau awak terus kira FR awak sama dengan 70 kN, tapi awak tak tahu kedudukan resultant force awak terletak dekat kuadran mana. Itu fungsinya kita cari dia dalam bentuk I dan J. Kita cari dalam I dan J untuk tentukan daya ni kat mana arah dia. Okey, awak dah selesai dapat dia punya arah. Awak dah tahu arah dia dekat sini. Tapi kita belum tahu lagi sudut theta berapa. Jadi nak dapatkan theta berapa tadi? Saya dah bagi formula je kan. Theta sama dengan tangent negatif 1 Fy bahagi Fx. Fy awak 3.49, Fx awak 16.82. Tangent negatif 1 3.49 bahagi 16.82. Okey, kirakan $16.82. Okey, awak akan dapat sudut dia 11.72 darjah. Okey. Okey, sekarang awak dah dapat dekat mana arah, awak dah dapat dia punya sudut. Sekarang berapa dia punya ataupun berapa nilai force awak sekarang ni? Data ni awak just nak tentukan XY. Kat mana dia duduk, location dia, location kuadran dia. Okey, awak nak tahu kuadran dia je. Okey, awak dah dapat sudut 11.72 darjah. Okey, sekarang kita nak kira pula FR. FR pakai rumus apa? FR awak boleh pakai rumus, ingat tak rumus yang ni? FR kuasa 2 sama dengan Fx kuasa 2 tambah Fy kuasa 2. Okey, maka Fr sama dengan Fx tambah Fy kuasa 2 ni puncakan. Punca 3 ini 16.82 kuasa 2 tambah Y dia 3.49 kuasa 2. Lepas tu awak puncakan dia. Awak kira dapat 17.18 kilonewton. 17.18 kilonewton. Okey, jadi awak dah lengkap lah maklumat dekat sini. Awak dah ada sudut, awak dah tahu kat mana awak punya resultant force punya arah. Okey, FR awak sama dengan 17.18 kilonewton. Okey, jelas kan yang ini? Ada yang tak faham tak? Ke saya slow sangat? Faham Puan. Faham Okey. Ini example yang pertama. Ni saya buat semula supaya yang mana minggu lepas tak faham, dia boleh lebih jelas lah. Okey. Ni jawapannya. Okey, yang example 2 pula. Example 2 minggu lepas kita tak sempat. Okey, F1 kawan awak minggu lepas dia dah buat dah kan jawapan dekat saya. Dia dah bagi jawapan. Okey, F1 dia dapat. Okey, F1 terletak dekat kuadran 1. Jadi awak tengok 150 cos 30 I tambah 150 sin 30 J. Ni semua ni rumus dia, unit dia Newton. Okey, dah dapat F1. F2 pun
tak ada masalah nak dapat. Cuma kena hati-hati negatif positif. Okey. Negatif 80 cos kat situ 20, 20 kat sini 70 lah. 70 kita nak dapatkan kat sini. Sini 70. Saya nak pakai cos. Kalau saya nak pakai 20 boleh, saya kena pakai sin 70. Okay. I tambah 80 sin 70 J. Sama juga unit dia adalah Newton. Okay. F3. F3 yang kawan awak minggu lepas tak faham. Okay. F3 ni dia terletak dekat antara kuadran 3 dengan 4. Bila saya sebut antara kuadran 3 dengan 4, awak pening. Dia terletak dekat sudut 270 pun pening. Jadi ingat je macam saya cakap. Nak mudah, awak letakkan dia dalam koordinat. Awak letak dalam koordinat. Okay, kalau awak letak dekat koordinat, kat sini X dia adalah kosong, Y dia ada value negatif 1, 1, 0. Okay. Jadi kat situ lagi mudahlah awak nak mencari jawapan. Okay. X kosong. X tak ada nilai, Y ada nilai. Y dia negatif 110 J Newton. Negatif sebab dia paksi bawah. Okay. F4. F4 100 Newton, sudut 15 darjah. Yang ni pun dah mudah lah. 100 cos 15 I. Cuma dia punya value untuk Y jadi negatif. 100 cos 15 J. Okay, Newton. Jadi awak dah dapat F1, F2, F3, F4 punya magnitude dalam I dan juga J. Okay. Sekarang kita nak cari FR. Nak dapatkan FR, konsep yang samalah. FR. Okay, dapatkan FR sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4. Okay, saya tak tulis yang panjang-panjang lah, tapi bila awak jawab exam, awak kena tulis. Saya ringkaskan, saya terus kumpulkan dia dalam bentuk I dan juga J. Okay, untuk I, kita ada 150 cos 30 tolak 80 cos 70 tambah 100 cos 15 I. Okay, ni kita ada 3 je lah sebab F3 tak ada nilai untuk X. Okay, tambahkan dengan J pula. Okay, J 150 sin 30 tambah 80 sin 70 tolak 110 tolak 100 cos 15 J. Yang ini awak kira, awak akan dapat 199.4 I tambah 14.6 J. Okay, dapat tak yang tu nilai dia? Maknanya X awak 199.4 I tambah 14.6 J ni kalau awak lukis daya, dia ada dekat sini lah. Dia ada lebih kurang dekat sini. FR. Okay. Sebenarnya kenapa kita nak decide? Kalau awak tengok free body diagram, awak lukis. Dalam free body diagram, kita kena pastikan bila kita buat penyambungan F1, F2, F3, F4 ni,
nanti bila dia terbuka, yang last tu dia boleh tutupkan, itu adalah FR awak, resultant force awak. Dan kita akan dapat arah yang sama macam kita kira. Ini adalah berdasarkan pengiraan. Okay. Kalau awak lukis, awak kena pastikan daya awak tertutup macam mana awak kira. Okay. Okay, ni awak dah dapat FR. Okay, sekarang awak kirakan sudut dia pula. Berapa sudut untuk FR ni? Okay, jadi kiralah. Pakai je tangent theta sama dengan Fy bahagi Fx. Maka theta awak sama dengan tangent negatif 1 14.6 bahagikan dengan 199.4. Okey, theta akan dapat shift tangent Satu 4.6. Kalau awak tak faham, maklumkan je. Kalau kata saya ada tersilap, saya cakap tak sedar, pun maklumkan terus. Awak akan dapat sudut 4.18 darjah. Sudut ni 4.18 darjah je lah. Maknanya Fx awak kat sini je. Kenapa Fx J jadi? Oh, itu sin. Saya tersilap. Ni sin. Sin. Nasib kawan awak perasan. Okay, kita akan jadi sin lah semua situ. Sebab saya bila duduk macam ni, kepala kita nampak macam berjalan. Tapi dia sebenarnya dah lemau. Okay. Jadi memang kebarangkalian saya untuk salah cakap dan salah tulis tu tinggi. Kalau kata awak perasan, terus maklumkan saya. Okay. Ini kita dah kira FR, kat mana dia punya kedudukan X dan Y. Kita dah kira sudut. Okay, sekarang berapa pula nilai FR awak? Sama juga dengan kaedah yang awak dah guna tadi. Okay, FR kita nak kira FR. Ingat balik rumus dia, kuasa 2 tambah sama dengan Fx kuasa 2 tambah Fy kuasa 2. Fr sama dengan punca kuasa Fx awak 199.4 kuasa 2 tambah 14.6 kuasa 2. Wan, Ya saya. saya nak tanya. Kalau macam yang I dengan J tu, Okey. saya dapat 199.14. Okey. Tu J 14.9. Dia macam lain, saya tekan calculator, dia sama je. Tekan kalkulator dapat nilai tu kan. Mungkin juga saya silap sebab tadi saya tak tekan kalkulator, saya terus ambil jawapan dalam slide. Mungkin tak ada bundakan. Oh, awak bundakan. Tak, bukan. Mungkin jawapan tu bundakan. Saya ambil panjang. Awak ambil panjang. Oh, yang awak pakai macam saya ajar tadi. Macam tu kan. Sekejap Sin tolak 110. Sin. Awak dapat 14.29, betul tak? 14.9 sekejap. Yang ini 14.29 lah. Okay, kita jangan ambil jawapan slide. Kita ikut apa yang kita kira. Rumus. Dia punya sudut pun dah salah lah ni. Okay. 2, 9.
J. Yang ni pun pakai 29 lah. Maknanya kita kira semula shift tangent 14.29 bahagikan dengan 199.4. Awak dapat 4.09, 4.1 darjah. 4.1. Ini bukan ni lah. 4.1 darjah. Puan, Ya. macam ni kawan saya dia ada masalah sikit laptop dengan problem phone dia tentang internet tapi dah duduk sebelah saya ni. Boleh. Janji awak dapat. Kehadiran awak ada tak ada tak? Ni yang belakang ni puan. Wajdi nama dia. Dia takut kehadiran tak kira. Okey, tak apa. Nanti kita tengok balik. Sebab nanti saya akan buat quiz. Kita boleh tallykan lah student tu ada ke tak. Okey? Pukul berapa tuan? Ya. Pukul berapa? Nanti sambil-sambil ni terus saya akan buat. Saya akan buat sekali ambil kehadiran. Okey. Sekejap saya sambung dulu yang ni. Okey, awak dah dapat FR kedudukan dekat X dan Y dia positif. FR awak dekat sini sudut 4.1 darjah. Okey. Sekarang awak dah kira. Awak belum tahu nilai FR ni daya dia berapa Newton. Jadi nak tahu berapa Newton? 0.29. Yang ni semua unit dia Newton lah. Unit jangan lupa Okey. Kirakan dia punya value. 199.4 kuasa 2 tambah 14.29 kuasa 2. Awak akan dapat 200 Newton. 200 Newton lah kat sini. Okey. Sekarang apa fungsinya kita mengira semua benda ni? Yang ini dalam pengiraan. Okey, sekarang cuba awak lukis free body diagram dia. Contoh awak buatlah 100 ataupun 10, mana pembaris? Awak lukis, awak cuba lukis katakan satu cm. Awak cuba lukis kalau kata ada protector ataupun awak agak-agak pun boleh lah. 1 cm awak anggap dia 10 Newton. Maknanya awak cuba lukis ikut ada sudut apa semua. Nanti awak boleh cubalah lepas kelas awak akan lukis katalah F1 kat sini. Dia pakai sudut 30 lah. Awak pakai sudut 30. Okay, contohlah awak buat, okay, sini F1. Ini F1 awak. Kemudian F2 20 darjah. Contohlah cuma mungkin lukisan saya kurang tepat lah sebab saya tak betul-betul pakai pembaris. Sekejap saya kena lukis dulu kat tempat lain. Ada yang boleh lukis daya tak?
Okay, tapi konsepnya yang ni nanti sebab saya tak ada alat bantu untuk lukis kat sini, tapi konsepnya nanti bila awak lukis, cuba konsep free body diagram ni nanti awak bila awak lukis dia akan tertutup. Katalah saya lukis tak berapa nak dapat tadi, mungkin saya ada tersilap. Tapi konsepnya katalah macam ni contohlah saya buat. Dia kena lukis betul-betul panjangnya tu dengan menggunakan sudut yang betul, awak akan dapat apa yang kita nak belajar ni. Contohlah, ni F1, F2, F3, F4. Ni contoh dia bukan betul samalah. Okay, ni F1, F2, F3, F4. Contoh awak lukis, bila awak dah dapat, awak dapat sambungkan macam ni. Okay, awak akan dapat resultant force sebenarnya daripada point start, ni start awak dan ini end. Untuk free body diagram, dia akan dari start pergi ke end. Ini adalah FR awak. Dia tutupkan awak punya free body diagram. Ini adalah gambar rajah free body diagram untuk 4 daya. Okay, jelas Ini nanti dalam makmal awak akan ada buatlah aktiviti-aktiviti macam ni. Cuma yang lukisan saya ni kurang tepat. Saya just bagi panduan awak apa maksud ataupun macam mana kita nak lukis free body diagram daripada data yang kita ada. Awak kena anggarkan panjang sama ada daripada nilai daya tu awak convertkan dia jadi jarak. Convertkan jadi jarak. Kemudian gunakan sudut yang diberi, awak lukis. Cantumkan keempat-empat ni. Ikut arah daya yang dia dah tunjuk. Okay, bila dah dapat, dia takkan tertutup. Yang menutup dia adalah resultant force awak. Okay, yang itu yang awak akan belajar dalam makmal. Okay, ini selesai example 2. Okey, inilah kuis 2 saya. Kuis 2 saya, awak boleh sambil-sambil buat sekarang. Kira, nak bincang dengan kawan pun boleh. Seterusnya, jawab dalam Google Sheet yang saya bagi dalam grup ni. Okey, cuba awak jawab soalan kuis. Ambil dalam masa 5 minit cukup. Saya rasa kurang daripada 5 minit pun awak dah boleh buat 2 soalan ni. Kalau kata awak betul-betul faham macam mana pengiraan yang saya dah ajar. Dalam attendance tu awak just jawab A, B. Dia punya ABC-nya lah. Okay, isi kehadiran dulu. Okay, soalan kuis ni mudah kan?
Okey, dah selesai soalan kuis? Ada yang belum selesai? Belum pun. 9.50. Lepas tu saya update baliklah awak dah selesai ke belum. Okey, 9.50 kita akan sambung dengan assignment pula. Assignment awak akan hantar kemudian lah. Okey, sudah. Okey dah Okey, kalau ada yang belum siap, bagi tahu je lah. Kita boleh stop sekejap ataupun sambil-sambil tu saya akan bagi tahulah tentang assignment awak. Okey, ini quiz tadi awak isi sekali dengan kehadiran. Okey, untuk assignment kita ada 5 soalan lah. 5 soalan ni nanti awak boleh screenshot. Awak boleh screenshot. Sambil-sambil tu, okay, ni soalan 1. Awak kena selesaikan, nanti akan submit dekat dalam outer. Yang ni awak submit dalam outer, saya bagi tempoh seminggu.
Nanti saya akan bagi tahu lah due date-nya hari Sabtu sebelum pukul 5. Sabtu Baik. sebelum pukul 5. Okey, ni kuis 1. Okay, due date. Saya catat teruslah. Before 5 PM. Submit dalam outer, gunakan individu activities. Nanti awak masuk dekat assignment 1. Nanti saya akan buat folder, awak submit dekat dalam tu. Due date ni kira saya akan block lah siapa yang submit selepas pukul 5, dia tak dapat hantar. Jadi tolong hati-hati. Saya rasa kalau kata awak betul-betul faham, soalan ni sekejap saja kita boleh selesaikan. Cuma kalau awak ada masalah, boleh WhatsApp saya lah, maklumkan mungkin ada masalah internet ke apa ke untuk hantar, bagi tahu siap-siap. Okey, ni soalan 1. Soalan 2. Screenshot saja. Tak pun nanti saya akan share semula soalan ni dekat dalam group WhatsApp. Question 3. Puan cik tengok balik yang question tu. Question 2. Okay, ni question 2. Awak tengah salin Question 1 tadi. Question 1. Okay, thank you. Ni question 2. Question 3. Question 4. Assignment awak jangan lupa tulis nama, nombor matrik, section berapa. Tangkap gambar, jadikan dalam PDF. Okay, jadikan PDF. Submit dalam PDF. Satu file je lah. Okay, yang terakhir soalan 5. Okay. Soalan ni sebenarnya semua kita dah study lah. Cikgu nak tengok question 3. Question 3. Okay, terima kasih cikgu. Okay. Ni question 4, question 5. Selesai Okay, nanti sambil-sambil awak buat assignment 1, saya minta awak untuk duduk dalam grup, cari ahli kumpulan. Dalam satu kumpulan maksimum boleh 4 pelajar. 4 pelajar. Section 1 ada 28 pelajar. Maknanya awak akan ada 7 grup. Section 2, sambil-sambil awak selesaikan soalan ni. Yang tadi individu, yang ni kumpulan. Section 2 ada 27 ahli, ni pun 7 grup. Ada 1 grup akan ada 3 pelajar lah. Yang ni tujuannya saya nak awak biasakan ataupun awak berkenalan dengan kawan-kawan awak. Mungkin awak tak dapat nak kenal 55 pelajar, at least awak kenal beberapa pelajar pun dah okey.
tambah awak dah duduk dekat college, sepatutnya awak dah mula tahu siapa kawan-kawan awak. Okay, yang ini selesaikan dalam kumpulan. Okay, ni soalannya, ini soalan grup. Okay, soalan grup ni pun due date-nya Sabtu before 5 PM. Kalau awak rasa susah dan perlukan lebih masa, tolong maklumkan. Tapi janganlah awak satu kumpulan je. Maknanya kalau betul 14 kumpulan ada masalah, boleh maklumkan ke saya. Okey. Sambil-sambil tu bincangkan projek. Kira kumpulan yang awak pilih ni adalah kumpulan yang sama awak akan buat projek. Okey. Okey, ini pula awak hantar dalam outer dekat group activities. Ahli kumpulan awak boleh decide sendiri. Kalau kata awak nak saya decide boleh juga, tapi saya bagi awak kelonggaran untuk pilih sendirilah ahli kumpulan awak. Okey, ini soalan untuk group. Okey, selesai soalan dalam group. Sekejap Saya nak terangkan sedikit tentang awak punya projek. Okey, kalau awak lihat dekat dalam lecture plan, projek awak ada 3 bahagian. Awak tengok dekat sini. Untuk projek kita ada 3 bahagian. Kita belum selesai lagi, chapter 2 ada lagi 1 slide. Sebenarnya kita agak tertinggal sebab yang minggu kedua kita tak buat kelas. Okey, nanti saya nak minta tengoklah kalau awak free hari apa nanti kita bincangkan. Okey, kita tengok untuk projek. Okey, projek awak ada 3 perkara yang kita akan nilai. Okey, yang pertama report. Kedua ada presentation dan juga peer assessment. Peer assessment ni penilaian awak dekat kawan-kawan awak. Okey, total markah untuk projek ni 852. 15% daripada 100% markah awak. Okey, apa yang awak kena lihat sekarang? Apa yang awak nak buat untuk projek? Projek ni adalah CLO2 dan juga CLO3. Okey, kita tengok soalan projek. Okay, ni project instruction Okay, project instruction ni dia akan terangkanlah. Ni pun nanti saya akan kongsikan kat awak dalam outer. Awak boleh tengok dalam tu project nak kena buat apa. Ni saya akan masukkan dalam group activities. Saya akan upload lah. Okay, untuk group project dia 15%. 15% tadi, 8% adalah report. 5% akan pergi dekat awak punya presentation. Dan yang terakhir 2% adalah peer assessment. Peer assessment penilaian awak untuk kawan-kawan awak. Yang report ni dia secara kumpulan, presentation adalah secara individu. Markah individu lah kat situ. Okey, apa yang awak kena buat untuk projek? Okey, project description ni, each group is required to find any real engineering application in student surrounding as a case study. Okey, tadi satu group 4 pelajar. Betul tak? For students ni, awak kena cari apa-apa engineering application. Maksudnya awak kena tengoklah case apa yang sesuai dengan topik yang awak akan pilih nanti. Ada 8 topik dekat situ. Satu kumpulan pilih satu topik.
satu section ada 7 tadi, awak tak boleh pilih topik yang sama. Section 2 pun awak kena pilih, kira kalau kata group 1 dah pilih resultant force, group lain tak boleh pilih topik resultant force. Nanti saya akan keluarkan list. Okey, wakil akan nyatakanlah dia pilih tajuk yang mana. Okey, untuk yang ini kira application ni, setiap ahli 4 student, maknanya awak kena cari 4 application. Satu student, satu application. Jadi apa yang awak kena bincangkan, the obtained data will be used to calculate several magnitudes such as load, reaction force and etc. based on the basic principle that have been learned in this course. Yang awak kena tengok topik kita ada resultant force. Resultant force yang kita dah belajar tadi tu. Kalau 2 force, 3 force. Jadi dalam ahli kumpulan tu mungkin dia bolehlah jangan semua pilih 2 force. Carilah case study yang ada 3 force. Awak boleh tengok kabel elektrik. Kabel elektrik ada berapa banyak force yang tarik dekat dia punya beam tu. Bukan beam, lock. Dekat lock dia tu ada berapa banyak wayar yang menarik. Jadi berapa daya-daya tu. Jadi awak kena cari real case study yang mana daya tu kalau boleh, kalau dia kata ada maklumat daya tu lagi baguslah. Awak kena buat pengiraan, tunjuk macam mana dia kira force-nya. Itu untuk resultant force. Yang lagi tiga ahli tu mungkin akan bincangkan yang lebih daripada 2 daya. Okey. Ahli yang kira kumpulan yang lain pula akan pilih static equilibrium. Kita ada topik moment, thrust, structure analysis, centroid, friction, wedge. Okey. Saya dah mula daripada minggu 4, bendanya nak kena submit lambat lagi. Nak submit lambat lagi. Tapi dah boleh awak mula berbincang lah. Sebab setiap pelajar kena ada contoh aplikasi masing-masing. Maknanya setiap Orang. lagi. Ya? Tak dengar. Apa awak cakap? Sorry. Bukan. Okey. 8 topik ni maksudnya 8 kumpulan kena pilih satu topik. 8 kumpulan tadi pilih satu topik. Okey, contoh group 1 pilih resultant force. Jadi 4 ahli dia ni, 4 ahli kena cari 4 aplikasi yang berkaitan dengan resultant force. Dia kena bincangkanlah setiap seorang, maknanya setiap seorang kena bincang cara dia. Cuma awak synchronise-kanlah cara awak menulis, kemudian bila buat calculation ke apa ke tu nampak. Kita dah tak bahagikan orang ni buat teori, orang ni buat calculation, tak. Setiap orang buat kerja yang sama. Cuma awak kena synchronise-kan cara penulisan lah nanti. Okay. Content report, inilah dia. Kita 8 markah ni mengandungi introduction, background of case study. Okay, maknanya kalau kata ada 4 aplikasi, 4 case study lah. Cerita sedikit. Kira 2.1 projek yang pertama, 2.2 projek kedua awak, 2.3 aplikasi ketiga, 2.4 aplikasi yang keempat. Okay. Kemudian basic theory ataupun literature review, ni konsep ataupun apa-apa yang berkaitan yang boleh membantu awak untuk mencari maklumat ataupun yang boleh bantu awak menerangkan apa itu topik awak. Apa itu resultant force? Macam mana dia dikenakan pada sesuatu produk ataupun sesuatu, kira kita ada satu objek, macam mana bila dia dikenakan daya, apa yang terjadi. Kalau yang literature review ni awak boleh buat satu rumusan untuk keempat-empat lagi bagus. Tapi kalau awak rasa macam awak tak nak combinekan, awak boleh buat macam samalah. Setiap satu tu ada konsep masing-masing.
Tapi pada pandangan saya literature review ni sebab awak buat topik yang sama, awak boleh combine je dia punya maklumat. Mungkin awak boleh pecahkan kat situ. Okey, kalau yang berkaitan 2 daya macam mana, yang berkaitan lebih daripada 2 daya macam mana. Okey, itu dalam literature review. Okey, yang keempat ada analysis and calculation. Analisis ni saya nak tengok setiap satu case ni ada. Maknanya 4.1 apa dia? Tu yang projek pertama. 4.2-nya macam mana? 4.3 macam mana? 4.4 macam mana? Okey. Semua ni bertype. Calculation semua tu bertype, jadi tolong hati-hatilah dalam menunjukkan persamaan dalam bentuk words. Okey. Yang kelima adalah discussion. Discussion pun benda yang samalah macam seakan-akan literature review, awak boleh buat satu rumusan ataupun perbincangan yang boleh merumuskan keempat-empat application tu. Itu discussion 20%. Okay, conclusion. Conclusion, awak boleh buat satu rumusan apa yang boleh didapati tentang, kalau awak buat topik resultant force ni, apa dia? Macam mana resultant force ni boleh membantu engineer dalam membuat kerja-kerja pengiraan ke, dalam membina sesuatu struktur ke, buatlah rumusan dekat dalam conclusion. Okay, reference. Reference saya nak mesti lebih daripada 5 reference. 5 reference ni daripada, mungkin awak boleh tengok dalam jurnal, buku, artikel, apa-apa sumber ilmiah lah. Tapi saya tak nak website yang macam bukan, orang kata, penulisan ilmiah. Macam Wikipedia semua tu saya tak berapa suggest awak untuk jadikan reference. Kalau boleh cari daripada buku, jurnal, artikel, mungkin ada sumber-sumber ilmiah lain kira non-scopus proceeding punya paper ke, boleh jadikan awaknya reference. Yang ini awak nyatakanlah contoh penulisan dia, authornya siapa, tahun dia terbitkan, title, kalau ada journal name dia, volume dia berapa, nombor isu dia berapa, page berapa, nyatakan dekat situ. Itu contoh cara penulisan reference. Okay, format writing 12, times New Roman, line spacing 1.5, semua ni saya minta awak betul-betul setting lah. Page 10 hingga 20 page sahaja. Jadi mungkin dekat calculation, kalau terlalu panjang awak boleh letak, saya assume sebenarnya yang akan memanjangkan awak punya report ni adalah pada calculation. Calculation awak yang akan jadi panjang. Okay, untuk presentation 5%, awak perlu buat video presentation. Video presentation ni awak bincangkan balik apa hasil dapatan awak punya projek. Buatlah projek tu, buat secara sistematik, susun apa semua. Tempoh panjang report awak, presentation tu 5 hingga 10 minit saja. Tak perlu lama-lama. Untuk sesi Q&A saya akan buat Google Meet kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan lah. Kalau saya puas hati dengan awaknya presentation, group tu takkan ada Q&A. Kira saya assume pelajar tu betul-betul faham. Sebab setiap pelajar dah terangkan masing-masing. Jadi masa dia present tu kita boleh nampak lah sebenarnya dia faham atau tidak. Kalau saya tengok dia kurang faham, mungkin saya akan minta untuk buat sesi Q&A. Okay. Yang terakhir peer assessment. Yang ini saya akan bagilah awak punya rubrik untuk awak nilai kawan-kawan awak. Dan tempoh untuk penghantaran. Penghantaran awak kena hantar report dan juga video pada week 13.
Sekarang adalah week 4. Okay. Ni week 13 kena hantar report dan juga video presentation. Week 14 adalah sesi Q&A. Ini saya akan maklumkanlah kalau kita ada keperluan dan juga awak akan buat penilaian kawan-kawan. Okay, rupa bentuk penilaian pula. Ni penilaian awak kena assess kawan-kawan awak. Awak nyatakan nama awak, nyatakanlah ahli kumpulan. Kita akan nilai daripada segi kerjasama, komunikasi awak, tanggungjawab, kesungguhan, ketepatan masa dan juga mutu kerja. Jadi kawan awak akan nilai kawan-kawan yang lain dalam team membernya. Untuk presentation pula, penilaian yang akan dilihat adalah cara awak present, delivery dan juga content. Dia kadang-kadang content dah bagus tapi pelajar kurang dapat menyampaikan. Dia punya report mantap tapi rupanya bila nak menerangkan dekat dalam ataupun nak buat presentation, awak tak dapat sampaikan benda tu dengan baik. Okay, kemudian pemakaian pun akan diambil kira lah masa awak buat presentation. Dia punya rubrik ni saya akan kongsikan juga dekat dalam WhatsApp dan juga dalam Outer. Okay, tentang projek ada nak tanya tak sebelum saya sambung chapter 2 yang seterusnya? Puan, video tu